Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya host anda Nurjadi Uli NJ di dalam rancangan Rungkaikan Ekspresi Aspirasi Citra Terkini React. Dan pada hari ini kita akan merungkaikan, sebenarnya dalam rancangan ini kita bakal merungkaikan berbagai topik, tetapi untuk kali ini kita bakal dan akan merungkaikan satu topik, iaitu dunia di sebalik tembok. Jadi kita akan merungkaikan, mengekspresikan dan juga mencari aspirasi di sebalik citra terkini ini. Dan sudah semestinya untuk merungkaikan perkara ini saya tidak bersendirian, kerana bersama dengan saya ada dua orang tetamu ataupun ahli panel kita. Yang pertama adalah Muhammad Hanafi ataupun M. Khara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Ya, beliau seorang penulis buku ya, dan untuk topik ini dunia di sebalik tembok, dan memang beliaulah adalah penulisnya ya. Betul. Dan yang tetamu kita yang seterusnya, yang kedua adalah Encik Zainurain Makbul, merupakan seorang guru konseling dan juga kaunselor. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan baiklah, kita akan masuk ke dalam topik ini, iaitu tadi kita katakan dunia di sebalik tembok. Jadi saya ingin bertanya kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu M. Khara. M. Khara, pertamanya, apa itu M. Khara? Yang pertama. Keduanya, bagaimana idea tentang buku ini boleh tercetus, dan ceritakan tentang penerbitan buku ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pengacara kita pada malam ini, yang juga host di studio yang serba indah ini. Terima kasih. Terima kasih juga atas kehadiran sahabat saya, saudara Zainurain Makbul, seorang guru kaunseling yang saya rasa di Kota Belud ini memang ada nama juga lah. Baiklah, atas soalan yang dikemukakan oleh pengacara kita pada malam ini, pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama sebenarnya Muhammad Hanafi bin Raskin. Oh ya. M Muhammad KHA MK, Raskin itu RA. Dia mewujudkan singkatan M Khara. Itu nama yang saya gunakan. Amat unik sekali. Iya. Jadi berkenaan buku ini, saya ingin sambung sedikit lah. Ya. Mungkin ramai penonton yang tidak tahu bahawa buku ini merupakan buku Book of the Year, mengikut penilaian daripada sebuah syarikat penerbitan di Kuala Lumpur, Nuha Bookstore. Dan ini adalah buku yang menceritakan tentang kehidupan di dalam tembok besi lah, penjara. Dunia di sebalik tembok. Okey, kita pergi kepada panel yang kedua, Encik Zainurain. Anda merupakan seorang konselor dan juga salah seorang yang telah membaca buku ini. Apakah pendapat anda tentang kesannya kepada masyarakat, khususnya para belia dan remaja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih saudara Nurjadi, saudara sahabat saya, saudara M. Khara. Jadi buku di sebalik tembok saya sudah membacanya dalam lebih kurang 3, 4, 5 kali. Ya, jadi banyak menurut kalau ditanya pada saya soal pembacaan, soal kesan kepada masyarakat, kepada beliau. Yang pertama yang saya nampak ada banyak sebenarnya, tapi biarlah 2-3 yang boleh saya perkatakan di sini. Yang pertama, yang penting ialah kesannya secara struktur lah, bahawa pembaca akan dapat mengetahui informasi di penjara. Betul? Di penjara. Pembaca juga dapat melihat bagaimana keadaan dalam penjara. Sama ada penjara itu menyiksakan, sama ada penjara itu memberi pengajaran ataupun sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesan yang utama ialah pembaca dapat merasai keperitan. Bagaimana kehidupan di penjara, pahit maung di penjara, kesukaran di penjara, termasuk dalam soal-soal bagaimana memberikan keinsafan kepada diri sendiri. Itu antara 2 aspek penting lah. Saya pikir begitulah antara pembacaan utama. Ada banyak lagi, tetapi saya pikir terlebih dahulu itu dululah. Ya, betul, saya sangat bersetuju. Saya sendiri pun telah membaca buku ini. Bagi saya sangat bersetuju dengan saudara Zainurain. Di buku ini dia sebenarnya mewujudkan sense of empathy, ataupun kita dapat merasai bahawa bagaimana kehidupan di situ. Kita seolah-olah sedang berada di situ dengan membaca buku ini.
Baiklah, sebenarnya buku ini syarat dengan banyak yang mana kisah, duka, kehidupan dan juga bagaimana kerinduan yang dinyatakan dalam buku ini. Sudah pasti ia penuh dengan emosi dan di sini saya ingin bertanya kepada tuan penulis kita sedikit sebanyak tentang sinopsis buku ini dan pengajaran yang boleh kita dapat daripada buku ini agar kita dapat menarik mereka untuk bersama-sama menghayati buku ini. Ya. Ya, terima kasih soalan tu. Pertama kali ingin saya kemukakan ataupun maklumkan kepada penonton bahawa sesungguhnya saya adalah seorang bekas banduan yang menjalani kehidupan di dalam penjara itu sendiri, bukannya setahun dua tetapi hampir 10 tahun. Dalam angka yang tepatnya 3.517 hari berada di dalam sel besi yang terkunci 24 jam, yang kita dikongkong segala pergerakan, segala kemahuan, segala-galanya terbatas. Selama itulah, dalam 3.517 hari itulah saya menjalani kehidupan. Itu saya tertarik dengan pendapat saudara saya Zainur. Bagaimana pengisian buku mengikut pandangan beliau, di mana buku ini menceritakan tentang kehidupan di dalam penjara, tentang bagaimana perasaan, dan sebenarnya semua elemen-elemen itu mencetuskan apa yang saya mau, mencetuskan pengajaran. Betul kepada para pembaca, khususnya yang tidak pernah pun membayangkan keadaan penjara itu bagaimana, yang sentiasa melakukan kesilapan, melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, yang mereka tidak pernah jangka pun kesan daripada perbuatan-perbuatan salah itu, yang akhirnya menjurus berkembang menjadi jenayah. Di mana di sini pengalaman sebenar saya, untuk makluman semua, buku ini saya tulis bukan ketika saya berada di luar ini, tidak. Buku ini saya tulis semasa saya menjalani hukuman, iaitu pada tahun kedua selepas saya dijatuhkan hukuman selama 14 tahun 6 bulan. Ditolak ke potongan dan sebagainya, menjalani selama hampir 10 tahun itu. Tahun kedua saya mula menulis buku ini, dan bermakna setiap ayat, setiap kata yang di dalam buku ini merupakan bukannya daripada kajian dan sebagainya, tidak. Ini adalah perjalanan sebenar. Betul. Menjalani hari-hari yang sangat-sangat perit di dalam penjara itu. Jadi bila bertanya tentang sinopsis, buku ini tidak lain dan tidak bukan, dia hanya menceritakan tentang bagaimana rasanya menjadi seorang banduan itu di dalam keadaan yang saya sebutkan tadi, dunia yang sangat sempit, terkurung, terkunci, segala kemahuan, segala keinginan dan segala-galanya lah. Kemudian di situ saya ingin menyatakan dalam buku ini bahawa kesan-kesan daripada perbuatan jenayah yang kita lakukan di luar, kesilapan-kesilapan yang kita buat ini akhirnya akan membawa kita ke tempat yang sangat-sangat menyiksakan ini. Jadi jangan katakan 3.517 hari, sehari pun sebenarnya penjara itu harus kita elak sama sekali. Betul. Ya, saya setuju. Saya tertarik tadi dengan kata-kata yang dikatakan oleh tuan penulis. Dunia yang cukup sempit dan terkunci seolah-olah terkongkong, tetapi telah membuka satu mata lain di dalam hati kita untuk menulis. Saya secara pribadinya amat berbangga dengan itu, dan ini adalah satu perspektif yang ditimbulkan oleh penulis sebagai salah seorang mantan banduan pada ketika itu, dan alhamdulillah sekarang berupaya menjadi satu sumber rujukan kepada yang ingin membaca di luar sana. Jadi tadi saudara penulis telah menyatakan pengajaran buku ini dari perspektif seorang penulis, yakni sebagai primary source ataupun sumber utama. Jadi sebagai seorang yang berada di dalam bidang ini, apakah yang anda rasakan aspek terpenting yang perlu diambil iktibar melalui pengajaran-pengajaran ini, Encik Zainur? Okey, terima kasih ya. Saya bila membaca buku ini, ada beberapa pengajaran yang kita boleh dapat. Yang pertama yang sangat ketara ialah dia mengajar kita bagaimana apabila kita melakukan perkara yang jahat, balasannya akan jahat. Bila kita melakukan perkara baik, balasan juga akan baik. Jadi bermakna di penjara itu kepada orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan jenayah ataupun melanggar jenayah yang tidak dibenarkan. Bermakna pengajaran yang paling tepat yang boleh saya katakan daripada buku ini ialah bagaimana setiap perbuatan kita di dunia, ketika di luar, sebaliknya akan mendapat hukuman yang setimpal. Kalau membunuh, hukumannya bunuh.
Kalau sekiranya merogol pun dia ada hukuman-hukuman tertentu. Ini bermakna dari segi pengajarannya yang ketara ialah bagaimana perkara yang kita lakukan yang melanggar undang-undang akan dibalas dengan hukuman. Betul. Yang kedua mungkin yang saya dapat daripada buku ini ialah bagaimana pengajaran yang mungkin yang paling utama juga ialah bagaimana kita sebagai manusia ini ada peluang yang kedua. Betul. Ialah bumi mana tidak ditimpa hujan, laut mana tidak bergelora. Maknanya setiap manusia itu melakukan kesalahan, kesilapan dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama kita juga mendapat peluang yang kedua. Jadi dalam ketika berada di penjara, sama ada sadar atau tidak sadar, kita telah diberi pun peluang yang kedua untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki situasi ataupun menebus dosa-dosa kesilapan masa lalu. Itu antara pengajarannya. Kemudian yang paling penting juga ialah bagaimana apabila membaca buku ini kegerunan yang kita rasa ialah sebatan. Saya rasa dalam buku ini dalam bab 16 kalau tidak salah. Saya pun lupa sudah, tetapi ada diceritakan bagaimana peritnya menanggung siksa di sebat. Kalau saya tidak silap ada 11 sebatan. Ya, saya sendiri dikenakan dengan 11 sebatan. 11 sebatan. Jadi bermakna 3 tadi, pertama tadi buat salah dibalas dengan kejahatan, dibalas dengan hukuman yang setimpal. Kemudian sebagai manusia kita diberi peluang yang kedua. Yang ketiga pula ialah kegerunan. Pengajarannya ialah kegerunan untuk kita merasa takut dengan sebatan. Saya pikir itu juga adalah antara pengajaran yang boleh kita dapat daripada buku ini. Ya, itu dah kegerunan dan ketakutan menghadapi hukuman. Itu bagi saya sendiri mendengar pun sudah gerun, apatah lagi yang berada dalam situasi itu ya. Jadi tetapi dalam masa yang sama setiap orang layak dan sewajarnya menerima peluang kedua. Dan baiklah, selepas ini kita akan bertemu lagi ya, lepas daripada iklan ini. Baik, Assalamualaikum. Jumpa lagi sekejap lagi. YBE Group menyajikan kepada anda pelbagai prospek perniagaan seperti fragrance, courier services, butik, surprise delivery dan pelbagai lagi di YBE Group. Bersama gegahi pencanaan ekonomi, moving forward di YBE Group. Baiklah, Assalamualaikum. Sekali lagi bertemu kita sekali lagi setelah commercial break tadi. Okey, kita akan meneruskan perbincangan kita dan terus bertanya kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Encik M. Khara ya. Jadi di sini menarik ya, saya rasa soalan ini saya sendiri bila baca soalan ini saya sendiri ya rasa tertarik sebenarnya. Dari seorang teko menangis akhirnya menjadi hero. Ceritakan bagaimana anda ingin mencetuskan kesedaran kepada masyarakat daripada seorang yang pernah menjalani hukuman dan akhirnya alhamdulillah saya sendiri lihat ya di laman sosial Tuan M. Khara menjadi seorang yang mampu memberikan inspirasi kepada masyarakat di luar sana. Baiklah, soalan ini sebelum saya menjawab soalan saudara Nur Zaidi berkenaan ini, saya ingin mengulas sedikit berkenaan pengajaran yang disebutkan oleh saudara Zaunailain di dalam buku ini. Seperti mana yang kita tahu bahwa apapun yang tertera di dalam buku ini adalah pengalaman sebenar. Ya. Saya berada di dalam penjara itu, dan hukuman-hukuman seperti sebatan ini merupakan hukuman berbentuk fizikal. Yes. Untuk makluman, saya dikenakan hukuman sebat atas jenayah komersial. Jenayah komersial dengan jenayah keganasan sebatannya agak berbeza. Betul. Tetapi untuk makluman, saya berada di antara beribu-ribu insan lain di dalam penjara itu selama 10 tahun itu. Saya berdepan dengan mereka-mereka yang dikenakan hukuman mati, rogol dan sebagainya. Sebatan pada keganasan seksual dan juga jenayah, dia sangat-sangat teruk.
memang sangat-sangat teruk yang boleh menghancurkan bahagian-bahagian yang disebat tersebut. Walau bagaimanapun, sejauh manapun kesakitan yang disebabkan oleh sebatan itu, dia tidak akan dapat melawan tau kesakitan jiwa. Ini yang saya banyak tekankan di sini. Bagaimana betul. Jiwa kita yang sebenarnya sangat-sangat sakit, tersiksa bila kita berada dalam penjara. Contohnya lah, kita merindukan anak-anak dan istri kita. Bagaimana untuk kita melepaskan kerinduan itu? Bayangkan, berpaling ke tepi dinding, menengok ke hadapan besi, melihat ke atas siling, menunduk ke bawah lantai. Kemana untuk kita melepaskan rasa rindu kepada istri, kepada anak-anak, kepada sesiapa saja. Ini antara contoh siksaan jiwa yang saya maksudkan. Dan akhirnya benda itu tidak mampu kita rungkai, yang mencetuskan pelbagai tekanan. Bayangkanlah, Anda boleh bayangkanlah, bila berada di rumah dengan kemudahan internet, telefon dan sebagainya di luar ni. Betul. TV pun kita masih lagi kebosanan. Bayangkan kami yang di dalam tu, tanpa sebarang kemudahan. Yang ada hanya 2 mentol lampu. Saya cerita sedikit pengalaman dalam bilik itu supaya kita lebih sedar. 2 mentol lampu yang terpasang 24 jam. Itu sajalah yang ada. Bagaimana untuk kita melepaskan kerinduan yang saya katakan bahwa rindulah, jiwa lah yang paling tersiksa bila berada di dalam penjara. Berkenaan soalan ini tadi, daripada seorang taiko menjadi hero, saya tidak meletakkan diri saya taiko ini, bila kita namakan diri sebagai seorang yang sangat diagung-agungkan lah. Yes. Tapi di penjara memang ramai taiko-taiko ini. Betul. Di dalam bab ini saya ada tulis satu berkenaan dengan seorang taiko. Dia memang sangat penyerang yang sangat besar di Malaysia, di Sabah ini khususnya. Tetapi bila di dalam, saya pernah nampak dia menangis, tersandar ke dinding dan sebagainya, atas satu peristiwa bila dia kematian ibu, yang tanpa dia dapat hadir pun melihat untuk kali terakhir. Dan begitulah mereka-mereka yang senasib dengan kami. Bila ada perkara-perkara begini, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Dan bila dikatakan hero, saya kaitkan juga sendiri tentang pada diri. Bukanlah berlagak sebagai hero, tapi sepanjang saya berada 10 tahun di dalam itu, saya selalu berpikir bagaimana saya menghabiskan masa saya selama 10 tahun ini dengan rakan-rakan yang lain di luar yang berlumba-lumba mencipta kejayaan dan sebagainya. Sedangkan saya di dalamnya hanya duduk, baring dan sebagainya, tidak mampu berbuat apa-apa. Saya merancang. Saya merancang sesuatu yang perlu saya buat bila saya dibebaskan kelak. Dan memang saya sudah berazam ketika itu, saya akan buktikan pada masyarakat, saya akan buktikan pada semua orang bahwa kesilapan saya yang lepas itu adalah kesilapan. Betul. Sejarah yang masa lalu. Saya mau melihat masyarakat bukan pada permulaan itu. Saya mau melihat saya ini pada pengakhirannya. Bagaimana saya boleh keluar, dan inilah alhamdulillah dapat melakukan sesuatu yang akhirnya memberi manfaat kepada orang lain lah. Alhamdulillah. Sedikit sebanyak. Itulah daripada siksaan fizikal, siksaan jiwa sebagai satu hukuman, akhirnya telah membentuk satu jati diri yang gagah kuat untuk menghadapi kehidupan di luar ini. Itu satu yang bagi saya sangat menarik ya. Jadi kita teruskan untuk soalan yang seterusnya kepada saudara Zainur Rahim. Tadi menerima hukuman kan. Jadi di sini dari hukuman kepada taubat yang memberi manfaat kepada masyarakat khususnya. Bagaimana anda meneliti perkara ini, saudara Zainur Rahim? Terima kasih ya. Hukuman kepada taubat. Apabila saya baca buku ini, ini sebelum menjawablah, satu yang saya sangat respect, satu yang sangat saya hargai ialah bagaimana penghasilan buku ini dihasilkan dalam keperitan, dalam kesukaran, dalam kesangsaraan. Berbeza dengan penulis-penulis buku yang lainnya yang menulis buku-buku motivasi, yang menulis buku-buku inspirasi, menulis tapi tidak berada dalam situasi itu. Tidak berada dalam situasi kesengsaraan. Dia mungkin berada dalam sebuah bilik dengan penghawa dinginnya, dengan rujukannya, dengan secangkir kopinya. Iya, betul. Begitu. Jadi bermakna rasa yang dia ada itu tidak sama dengan apa yang seorang penulis menulis ketika berada dalam kesengsaraan. Dan saya dapat tahu dalam buku itu juga disebut menulis dengan
kertas Biskut. biskut. Betul. Jadi bayangkan kesengsaraan Betul. penulisan itu. Bermakna kalau boleh saya simpulkan keadaan begitu, bahwa kita punya otak, kita punya daya kreativiti itu hanya akan terjemah apabila kita berada dalam situasi yang sukar, dalam situasi yang perit. Itu bermakna ini. Okey, balik pada hukuman tadi. Saudara Hanafi ya, saya cuba menarik perhatian pendengar, penonton, bahwa ada satu hukuman yang mungkin kita tidak terfikir, tetapi kalau saya ambil benda itu sebagai satu hukuman, saya panggil sebagai hukuman yang tersyahdu. Hukuman berjauhan dengan keluarga, dengan orang-orang yang tersayang, dengan orang-orang di sekeliling. Itu juga pada si bentuk hukuman, tetapi dalam hukuman yang sangat syahdu. Dia satu perasaan yang tidak dapat digambarkan. Kerinduan dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan orang yang tersayang. Saya pikir hukuman itu macam sesuatu yang sangat tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Betul. Jadi bermakna kalau seorang pesalah itu berfikir bahwa inilah hukuman yang aku terima, kerinduan dengan keluarga, maka berbalik kepada perkara begitu dia akan cuba untuk memperbaiki dan menebus kesilapan. Refleksi diri. Itu saya pikir satu hukuman. Tapi dalam buku ini bukan sahaja dia menceritakan keperitan, tetapi ada hikmah di sebalik. Dalam penjara itu, dalam tembok batu kanan kiri ini terselit satu hikmah yang kadang-kadang kita tidak pernah jumpa semasa di luar, yaitu perkara-perkara yang melibatkan kerohanian, yang melibatkan soal-soal psikologi. Kerana dalam penjara itu juga diadakan aktiviti seperti kerohanian. Kalau saya tidak silap, pelan pemulihan insan ya, PPI insan ya. Jadi bermakna dalam itu ada ceramah-ceramah agamanya. Kalau saya tidak silap, berapa kali saudara khatam Quran pada ketika itu? Saya khatam setiap 24 hari. Saya akan khatam sekali setiap 24 hari. Jadi maknanya inilah hukuman-hukuman yang macam yang sangat berhikmah. Selain daripada hukuman-hukuman fizikal, maksudnya sebagai sebatan. Jadi saya pikir antara hukuman itu berbentuk kasih sayang, hukuman-hukuman yang berjauhan dari keluarga, saya pikir itu boleh kita bentuk sebagai satu hukuman, tetapi yang sangat sukar untuk digambarkan, sangat syahdu. Saya dapat melihat ya, daripada keperitan sebenarnya ditranslasikan, diliterasikan kepada di kertas dan akhirnya menjadi sesuatu yang berhikmah kepada masyarakat. Dan saya rasa kita perlu bagi kredit ya kepada Jabatan Penjara Malaysia kerana membuat satu desain hukuman yang seumpama ini, dan alhamdulillah memberi manfaat sebenarnya kepada yang menerima hukuman, tetapi diambil sebagai satu pengajaran yang besar. Jadi kita akan terus ya ke soalan yang seterusnya, iaitu saya tertarik di dalam buku itu sendiri ada yang bertajuk Jangan Jadi Banduan. Jadi terangkan mengapa anda menekankan perkara ini kepada masyarakat di luar sana, jangan jadi banduan. Mengapa? Baiklah, pertama sekali seperti mana saudara Zainurain sebutkan tadi, mula-mula penghasilan buku ni lah. Saya ulas sedikit bagaimana saya menulis buku ini tanpa sebarang sumber rujukan. Rujukan saya adalah kehidupan sebenar kami. Bagaimana kami berhimpit di dalam bilik sehingga 100 orang, bilik yang hanya dalam 20 ke 40 kaki. Kita terpaksa tidur bergilir, ada waktu-waktunya kita terpaksa tidur bergilir. Saya tidur 2 jam, kau bangun. Sebab ruang itu sebenarnya bukan disalahkan kepada Jabatan Penjara, kerana perlakuan jenayah itu menjadi-jadi di luar. Maka kemasukan banduan itu sangat ramai. Akhirnya saya menulis. Ini bermula dengan niat saya untuk menyampaikan kepada masyarakat, jangan menjadi saya, jangan menjadi rakan-rakan saya yang berada di dalam penjara ini. Sebab selama ini bila saya berada di luar dahulu, saya tidak pernah memikirkan bahwa beginilah pula kehidupan penjara. Saya tidak pernah, kita selalu dengar penjara. Bagaimana rupa penjara? Kita tidak akan dapat melawat pun penjara itu, seperti mana kita melawat hospital, balai polis, universiti. Walaupun kita bukan daripada warga antara institusi ini, tapi penjara kita tidak boleh masuk pun ke dalam untuk melihat bagaimana laluan ke sana adalah jenayah. Jadi apa yang saya tekankan di sini, jangan menjadi banduan. Caranya apa? Satu saja, tiket ataupun laluan ke penjara itu adalah perbuatan jenayah. Tidak ada yang kamu mohon kepada kerajaan, yang amat berhormat menteri, tolong
jadikan saya seorang banduan untuk selama seminggu. Ataupun kau dapat tawaran daripada jabatan penjara kepada saudara Nur Zaidi, Anda ditawarkan untuk menjadi banduan selama sebulan. Tidak akan berlaku perkara-perkara yang Betul, sebegini. betul. Jadi satu-satunya laluan ialah ke penjara jenayah. Jadi jangan menjadi banduan ini selalu sangat banyak saya tekankan di dalam ini. Betul. Bagi anda yang memiliki buku ini, sebab anda akan menyesal seumur hidup. Penyesalan itu memang tidak akan hilang. Kita akan kehilangan reputasi, kehilangan nama, kehilangan kerjaya. Segala-galanya bercerita tentang kehilangan. Secara pribadi saya sendiri banyak kehilangan. Kehilangan segala-galanya, termasuk rumah tangga yang kita bina. Dan bukan saya seorang. Betul. Ramai di antara rakan-rakan kita ini yang ditinggalkan. Orang-orang tersayang mereka yang tidak mampu menerima tekanan ataupun malu daripada kesan perbuatan mereka itu. Dan selepas kita keluar daripada penjara itu kelak, kesannya bukan sedikit tau. Betul. Membawa gelaran sebagai bekas banduan itu sangat-sangat kuat sebarannya. Itu stigma masyarakat tu. Iya, stigma masyarakat itu masih kuat bahwa bekas banduan itu tidak boleh dipercayai, tidak boleh diberi peluang dan sebagainya. Dan saya, bila saya tahun-tahun terakhir saya berada dalam penjara, saya merangka satu rangka yang bagaimana untuk saya mengubah persepsi stigma masyarakat ini. Satu hari nanti bila saya keluar, biarlah saya menjadi pelopor ataupun perintis kepada bekas-bekas banduan yang lain bahwa bekas banduan ini boleh berjaya sebenarnya. Betul. Nah, dengan bimbingan, dengan pengalaman yang ada, hukumannya begitu siksa, kita keluar, kita rangkumkan semua ini. Bagaimana kita silap satu ketika dulu, bagaimana pengalaman kita menjalani kehidupan dalam penjara, dan bagaimana pula kita menghadapi dunia yang pastinya sudah berubah. 10 tahun yang lalu begini, sampaikan untuk diceritalah. Bila saya hari pertama saya keluar selepas 10 tahun, bila anak saya memberikan saya hadiah sebuah handphone yang main apa? Touch. Yes. Saya hampir empas ke tanah. Karena saya tidak pernah menampak pun benda-benda yang setelah 10 tahun. Bukan satu yang muda. Kita telah kehilangan 10 tahun. Ya. Kita telah ketinggalan banyak dalam banyak perkara. Sebabnya kenapa? Kerana kita menjadikan diri kita sebagai daripada statistik banduan yang berada di dalam penjara. Banyak lagi benda yang sepatutnya saya rungkaikan. Kenapa? Tetapi milikilah buku ini supaya kita dapat melihat dengan jelas. Yes. Kenapa sebenarnya kita tidak sepatutnya menjadi seorang banduan itu. Betul, saya sangat setuju dan suka juga untuk saya komen sebenarnya perlu wujud satu komuniti yang menyokong dipanggil seperti macam scaffolding community yang mana menerima keadaan-keadaan seumpama ini, kerana akhirnya kita akan hidup sebagai satu keluarga yang besar di dalam komuniti. Dan saya masih lagi berkisar tentang jangan jadi banduan, tetapi kali ini di dalam konteks pengedaran dan juga ketagihan dadah, kerana saya melihat dadah ini merupakan antara salah satu faktor dan aspek terbesar yang akan menyumbangkan dan sedang pun menyumbangkan kejadian-kejadian jenayah di tanah air kita dan seluruh dunia sebenarnya. Jadi apa pandangan Encik Zainurain pada perkara ini, dan bagaimana perkara ini mengapa perkara ini perlu dijauhi oleh belia-belia di luar sana? Terima kasih. Sebagai seorang guru jugalah ya. Saya melihat ada juga dicatatkan dalam buku itu bagaimana saudara M. Kahara menceritakan bahawa peratusan yang mengambil dadah, penyalahgunaan dadah lah amat besar yang masuk dalam penjara dan kebanyakannya daripada belia. Dan kalau diberi keizinan bahwa saya berpandangan bahawa paksi kepada jenayah ini adalah penyalahgunaan dadah. Ini saya setuju. Ya, penyalahgunaan dadah. Bermakna dengan dadah itu, dengan penyalahgunaan dadah itu, penggunaan morfin dan sebagainya lah, dia cenderung ke arah melakukan jenayah. Termasuklah curi ialah tidak ada duit, cari duit, tidak ada pasal curi duit. Curi duit, membunuh, banyak kes yang ibu sendiri dibunuh, ayah sendiri, adik-beradik dibunuh gara-gara dadah. Bermakna pada saya dadah inilah paksi kepada kesalahan jenayah. Betul. Betul. Sebab itulah kalau saya boleh sarankan supaya belia-belia sekarang ini mencuba jauhi dadah, jauhi penyalahgunaan dadah. Sebab dadah inilah saya mau katakan bagaimana penyalahgunaan dadah ini sangat simple dilakukan. Dia benda yang
boleh dicari oleh belia-belia, kemudian terdorong untuk melakukan perkara-perkara jenayah. Betul. Jadi saya pikir bab itulah, dan negara juga umumkan dadah adalah musuh nomor utama satu negara. bermakna Betul. negara sangat memberi perhatian dengan penyalahgunaan dadah. So saya pikir pentingnya supaya kita remaja menjauhkan diri daripada penyalahgunaan dadah. Betul. Sedikit ya. Ya. Saya ingin mengulas sedikit berkenaan perkara yang dicetuskan oleh saudara Zainurain. Memang ini bukan lagi sekadar kita, ini fakta. Ya. Saya berada beribu-ribu dengan mereka-mereka yang sebetulnya bermula daripada dadah. Selain daripada kes yang memang mereka terlibat dengan dadah sebagai pengguna ataupun pengedar, kes-kes bunuh, kes-kes rogol, kes-kes rompakan yang pelbagai itu, saya bersama pelaku-pelaku ini, dan semuanya pun berpunca daripada dadah. Yes. Memang bila mereka mengambil dadah itu, akhirnya tercetus keberanian yang luar biasa daripada diri mereka, sehingga sanggup melakukan perkara-perkara yang kita tidak pernah terfikir pun. Hingga ada yang merogol adik sendiri, membunuh ibu sendiri seperti mana yang dikatakan tadi, dan itu berlaku sebetulnya. Dan saya sendiri pun saya melihat ya, dadah ini konsepnya sebegini. Mula-mula nak cuba, mahu cuba. Kemudian dia menjadi satu kehendak psikologi. Kalau tak ada, dia macam rasa macam mana. Dia trigger dan seterusnya dia akan menjadi keperluan fisiologi. Badannya sudah memerlukan perkara itu kerana dia telah pun kecanduan ataupun ketagihan. Jadi untuk adik-adik atau masyarakat di luar sana, kalau boleh kita jangan sekali mencuba dadah, dan kerana mencegah itu adalah lebih baik. Okey, baiklah, kita akan bertemu lagi selepas ini, dan kita jumpa lagi sebentar lagi selepas commercial break ini. YBE Group menyajikan kepada anda pelbagai prospek perniagaan seperti fragrance, courier services, butik, surprise delivery dan pelbagai lagi di YBE Group. Bersama gegahi pencanaan ekonomi, moving forward di YBE Group. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi kita bertemu lagi selepas commercial break tadi ya. Okey, kita akan terus bertanya kepada panel kita yang pertama. Ini adalah pertanyaan yang terakhir juga ya. Dan kita percaya akan ada mesej yang cuba disampaikan oleh saudara penulis kita. Okey, pertama sekali, bagaimana cara penonton boleh mendapatkan buku ini, Dunia di Sebalik Tembok, dan seterusnya, apakah harapan anda dan mesej yang ingin anda sampaikan kepada penonton di luar sana? Baiklah, seperti mana ulasan seperti yang saya sebut pada peringkat awal tadi. Sebuah syarikat penerbitan Nuha dan juga seorang pengkritik buku bernama saudara Razlan. Buku ini adalah Book of the Year bagi tanggapan ramai pihak di Semenanjung dan juga di seluruh Malaysia ini. Dan memiliki buku ini pada saya bukanlah diletakkan sebagai kewajipan lah, tapi seharusnya pada ibu-ibu dapatkan untuk anak-anak kamu. Bagaimana untuk kita memberikan pengajaran, memberikan kegerunan seperti mana yang dikatakan oleh saudara Zainurain tadi kepada anak-anak kita, adik-adik kita dan family kita, rakan-rakan kita, tentang kesan perlakuan jenayah. Okey, buku ini boleh didapati daripada saya sendiri, terus boleh menghubungi saya ataupun kepada penerbit saya, Puan Farawati Sabli, iaitu pengurus Smart penerbit buku ini, Smart Work Solution Publishing dan Training. Pun boleh dapatkan. Dan boleh dapatkan juga di di pejabat saya di Alam Mesra. Lot 8 Blok M. Kita akan ada pamerkan di situ. Selain daripada itu, bagi mereka-mereka yang berada di Semenanjung, kita ada lantik sebuah syarikat menjadi pengedar di sana, iaitu Nuha Bookstore. Kamu klik saya di Google, Nuha Bookstore, dan juga di Shopee. Shopee pun kita ada buku ini. Wah, jadi menarik. Berkaitan dengan pesanan dan harapan tu sangat banyak lah. Tapi saya cuba ringkaskan lah.
seringkas mungkin. Pertama sekali harapan saya kepada semua remaja-remaja sana, semua anak-anak bangsa saya dan semua rakyat Malaysia, jauhilah jenayah. Hindarilah berbuat sesuatu yang kadang-kadang kita tidak sedar. Satu kesalahan kecil akhirnya berkembang menjadi Kesalahan yang besar. ya, menjadi jenayah yang melanggar undang-undang negara dan akhirnya kita dimasukkan ke penjara, dan disitulah bermulanya satu kejatuhan yang kita tidak pernah jangka, dan penyesalan itu akan melingkari seumur hidup kita jika kita berada dalam penjara. Harapan seterusnya kepada masyarakat, saya berseru sangat-sangat dari ikhlas daripada hati saya yang pernah merasai bagaimana menjadi seorang banduan itu dan akhirnya keluar setahun yang lalu menjadi seorang bekas banduan. Bagaimana saya bermula untuk membina kehidupan saya tanpa sokongan daripada masyarakat, kurangnya. Tetapi saya merasa sokongan kuat daripada keluarga itu telah memberikan saya inspirasi dan semangat untuk meneruskan kehidupan. 10 tahun yang berlalu dengan sia-sia itu harus saya tebus. Jadi bagi mereka-mereka yang mempunyai anak-anak, saudara mara yang berada di penjara ataupun pernah melakukan kesilapan, jangan tinggalkan mereka, jangan sisihkan mereka. Betul. Terus bagi sokongan, karena mengikut yang saya kajian yang saya buat melalui persatuan yang saya tubuhkan, kembalinya mereka kepada pelakuan jenayah ini adalah kerana tiada sokongan, penerimaan yang memang negatif daripada keluarga itu sendiri. Betul. Dan akhirnya tanpa hala tuju, bekas-bekas banduan ini akan kembali kepada rakan-rakan jenayah mereka yang bila-bila masa membuka pintu kepada mereka untuk bersama mereka dan melakukan jenayah-jenayah yang lebih Berat. besar. Betul. Jadi harapan itulah yang saya sangat-sangat harapkan, supaya kita dapat membantu bekas-bekas penghuni penjara ini. Bekas banduan itu agak kasar sedikit. Kita lebih suka kepada gunakan bekas penghuni penjara ini. Dan kami sendiri, saya dan beberapa rakan bekas-bekas penghuni ini yang berjaya, mereka yang berjaya dalam beberapa bidang perniagaan, bermula daripada bulan lepas kami telah mengambil inisiatif untuk mengambil bekas-bekas penghuni itu bekerja. Betul. Dan terima kasih kepada rakan-rakan saya, beberapa orang di Kota Kinabalu yang telah mengambil bekas-bekas penghuni ini untuk bekerja. Dan kita lebih memahami tau, bekas penghuni mengambil bekas penghuni sebagai pekerja, itu satu rasa yang sangat sukar dijelaskan lah. Bagaimana perasaan itu. Jadi itu je lah. Terima kasih banyak kepada saudara Nur Zaidi. Di belakang buku ini ada saya tulis sedikit, berhati-hatilah dalam mendempani hidup. Jangan sampai dunia yang penuh warna-warni, yang penuh dengan kehijauan dedaunan, ombak dan laut, kasih dan sayang, akhirnya berganti dengan dinding dan tembok batu. Hindari jenayah, hargai kebebasan, nikmati kehidupan. Itulah moto yang selalu saya serukan kepada semua orang. Terima kasih saudara. Hindari jenayah ya. Itu satu mesej yang amat-amat jelas dan sudah pasti jika anda renung-renungkan akan memberi kesan yang besar kepada anda. Jadi untuk yang panel kedua kita, anda seorang guru konseling, dan apakah harapan anda kepada anak-anak bangsa kita, khususnya pada para belia dan juga pelajar, agar tidak tersalah memilih hala kehidupan yang akhirnya boleh menjerat diri mereka? Apakah harapan anda? Saya sebelum saya pergi kepada soalan itu tadi saya suka mengucapkan tahniah kepada saudara M. Kara atas pengakuan berani, atas satu dorongan yang sangat kuat untuk mengubah diri, dan untuk yang paling penting ialah mengubah masyarakat. Itu sangat penting. Jadi syabas dan tahniah kepada penulis buku ini yang 11 tahun ditulis dalam tempoh masa tersebut lah. Iya, lebih kurang. Okey, terima kasih dan tahniah. Dan pada saya mudah saja bagaimana kita nak memberitahu kepada di luar bahawa bagaimana pentingnya untuk kita menjauhi jenayah. Pada saya sebagai seorang cikgu, sebagai seorang guru, kita perlu patuh saja kepada lima prinsip rukun negara. Kalau kita patuh yang ini, insya-Allah. Kalau kita ikut yang ini, insya-Allah kita akan dijauhi segala perkara-perkara yang tidak menyenangkan kita. Kalau Indonesia, mereka sangat tertarik dengan Pancasilanya. Kenapa tidak kita? Yang pertama seperti percaya kepada Tuhan. Okey. Huraian percaya kepada Tuhan itu pun sudah banyak. Kemudian yang kedua,
kesetiaan kepada raja dan negara. Ya. Kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, Keluhuran. keluhuran perlembagaan. Ya. Ikut saja keluhuran perlembagaan. Kemudian dan seterusnya ialah Kedaulatan undang-undang. kedaulatan undang-undang dan Ini yang berkaitan. ini yang berkaitan dan Ya. kemudian akhir sekali kesopanan dan kesusilaan. Betul. 5 perkara ni kalau semua pelajar, kalau semua dipelajar, semua belia, semua kita lah. Kalau kita ikut benda ni 5 ni kita insya-Allah jauh daripada segala malapetaka jenayah. Terima kasih. Okey, Jadi, sedikit jadi ya. boleh. Untuk saya teringat sebagai seorang cikgu dan juga cikgu-cikgu yang lain, saya ingin memaklumkan lebih awal bahawa saya juga telah menulis sebuah buku Okey. yang saya memang khususkan bila saya mengkaji dalam penjara itu, ramai anak-anak muda yang masuk di sana, belia-belia. Sebelum mereka menjadi belia, mereka berada di bangku sekolah. Jadi saya telah menulis sebuah buku yang saya khaskan Untuk mereka. untuk pelajar-pelajar ini, dan sekarang berada di unit teknologi di Kementerian Pendidikan untuk dikaji. Mungkin insya-Allah kalau ada rezeki dan diluluskan, buku ini bakal berada di tangan pelajar-pelajar kita sebagai modul mungkin pencegahan jenayah. Insya-Allah doakanlah Insya-Allah. supaya buku Insya-Allah. ini diterima dan menjadi memberi manfaat kepada anak-anak bangsa kita. InsyaAllah Okey. kita sentiasa mendoakan supaya perkara-perkara yang bermanfaat ini dapat dijayakan ya. Sesuatu yang amat penting. Baiklah adik-adik, ingat ya, 5 prinsip rukun negara itu kena ingat seperti mana yang Cikgu Zainurain katakan tadi. Baiklah, akhir sekali rungkaikan ekspresi aspirasi citra terkini. Terima kasih kepada kedua ahli panel saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.